Subhanahu Taala, kerana dengan limpah izin kurnia Allah jugalah maka kita dapat berkumpul pada malam ini dan juga kita tak lupa memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah di atas segala limpah kurnia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik dari sudut taufik dan hidayahnya, dari sudut imannya, dari sudut apalah segala kasih sayang yang Allah beri pada kita dan pelbagai lagi, insya-Allah. Jadi kita sangat-sangat bersyukur kepada Allah dan juga kita tak lupa apa ni kepada Nabi Muhammad SAW, berselawat kepada Nabi Muhammad SAW kerana dengan apa ni jasa baginda lah, maka yang membawa kepada kita, orang kata basyiran wa naziran kan. Apa ni sehinggalah kita dapat mengecapi Islam ke saat ini, insya-Allah, dan juga kepada kaum keluarga baginda dan para sahabat yang telah banyak berkorban jiwa dan raganya, uh, jiwa dan raga mereka untuk sama-sama memperjuangkan Islam bersama Rasulullah SAW sehinggalah tertegaknya di bumi Allah ini. Jadi untuk memulakan apa ni pada malam ini, uh, sebelum Kak Tim mula, Mak rasa Mak baca biasa Mak nak baca doa lah. Topik doa kita pada hari ini kita bagi tema doa pengharapan, insya-Allah ya. Sama-sama kita aminkan, mudah-mudahan apa yang kita aminkan ini diterima oleh Allah Subhanahu Taala. Okey, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali wa ahli baitihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil fatihah al-mu'azzamah wa sab'il mathani wal Qur'anil azim an taftaha lana bikulli khair wa an tatafaddala alaina bikulli khair وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأموالنا وأهلينا وأصحابنا وأحبابنا من كل مهنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعطي لكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا في الدين ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار. اللهم أصلح لنا شأننا كله. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وارضنا وارض عنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Makna dia insya-Allah ya. Ya Allah ya Tuhan kami mohon dengan berkat Al-Fatihah dan yang dihormati dan dengan berkat Al-Quran yang mulia, semoga Tuhan kami bukakan untuk kami segala kebaikan, mengurniakan kami segala kebajikan dan jadilah kami dari golongan orang-orang yang membuat bakti. Campurkanlah kami ya Allah dalam golongan orang yang ahli dalam membuat amal kebajikan. Peliharalah untuk kami agama kami, peliharalah diri kami, anak-anak kami, harta benda kami, keluarga kami, rakan sejawat kami dan orang-orang kesayangan kami daripada bencana, ujian, cubaan, kesusahan dan kemudaratan kerana kesayangan kerana bahawa sesungguhnya Tuhan kamilah yang mempunyai segala kebaikan dan juga yang mengurniakan segala kebaikan itu. Mohon limpah kurnia-Mu jua ya Tuhan kami sebaik-baik yang mengurniakan rahmat. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa-dosa ibu bapa kami, anak-anak cucu kami, guru-guru agama kami, dosa-dosa orang yang berbuat baik kepada kami, orang yang berpesan kepada kami dengan doa dan juga dosa sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah kami, kurnialah rahmat kepada kami. Anugerahkan keredaan-Mu kepada kami. Terimalah amal bakti kami. Masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu dan jauhkanlah kami daripada neraka. Ya Allah ya Tuhan kami, perbaikilah segala amal perbuatan kami. Kurniakan kelebihan kepada kami, bukan kekurangan. Kurniakan kemuliaan kepada kami, bukan kehinaan.
kurniakan limpahan kepada kami, bukan sekatan kurnia. Redhakanlah kami dan kurniakanlah keredaan, ya Allah. Mohon limpah rahmat-Mu jua, ya Allah. Tuhan yang sebaik-baik yang mengurniakan rahmat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Amin, amin. Jadi untuk malam ni insya-Allah kita terus pergi pada Kak Teh lah sebab hadis pun banyak rasanya tajuk 27 ni Kak Teh kan. Mak tengok-tengok banyak hadis dia. Jadi insya-Allah rasa kita terus kepada Riyadhus Salihin insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah Kak Dia teruskan lah Mak Ya, insya-Allah. Hadis dalam ni mungkin banyak tapi Kak Dia tak sempat study semualah. Tak apalah, maknanya sempat insya-Allah. Tak sampai habis lah kot. Sebab kalau habis rasa lama juga tu Kak Teh sebab dia mak tengok banyak muka surat. Mak pun tak sempat nak tengok. Tadi pergi bera kan. Balik petang lah yang bantu Balkis tu. Tak tengok lah. Tak apalah, kita dengar lah Kak Teh dan orang lain bagi sikit-sikit sebanyak feedback insya-Allah. InsyaAllah. Bab 27. Tajuk dia tajuk dia tu panjang, iaitu mengagungkan kehormatan kaum muslimin dan penjelasan tentang hak-hak mereka serta kasih sayang kepada mereka. Sebenarnya kalau nak pendekkan, dia nak cakap tentang kita diperintahkan untuk hormat hak-hak muslim yang lain lah dan kasih sayang, okay, sesama muslim ni. Kalau kita tengok ada 1, 2, 3, ada 4 ayat Al-Quran kat sini. Ayat yang pertama dari surah Al-Hajj ayat 30. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Yang bermaksud, dan barang siapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Rabb-Nya. Maksud ayat ni adalah yang terhormat di sisi Allah tu, maksudnya apa yang Allah larang, kita tak boleh lakukan, kita tak boleh dekati. So bila apa yang Allah larang tu kita tak boleh lakukan, kita tak boleh dekati, maka itu adalah yang lebih baik baginya di sisi Rabb-Nya. Ayat yang kedua daripada surah yang sama, ayat 32. Ayat ini lebih berkaitan dengan haji dan korban sebenarnya. Tapi diletakkan juga dalam topik, dalam tajuk ni, yang mana ayatnya berbunyi wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, yang bermaksud, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maksud mengagungkan kat sini adalah tidak melecehkan, tidak memperlekehkan, maka sesungguhnya itu adalah tanda-tanda ketakwaan hati. So maksudnya bila Allah tetapkan sesuatu, contoh macam haji, macam korban kan, so kita tak memperlekehkan, kan, kalau kita tak mampu tu janganlah sampai kita memperlekehkan pula kan. Maka sesungguhnya itu adalah tanda-tanda dari ketakwaan hati. Okey. Ayat yang ketiga, surah yang sama, surah lain. Surah Al-Hijr ayat 88. Wahfid janahaka lil mu'minin, dan berendah hatilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Maksudnya Allah tak bagi kita sesama orang-orang yang beriman cakap besar kan. Maksud dia wahfid janahak ni merendahkan sayap. Maksudnya kita tak boleh nak sebab semua orang ada peranan masing-masing. So tak perlu pun kita nak cakap besar lah berkaitan apa yang kita ada kan, kedudukan kita. Tak kisahlah berkaitan apa-apa sekalipun, tak layak untuk kita bercakap besar lah sebenarnya. Dan ayat yang terakhir adalah dari surah Al-Ma'idah ayat 32. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Allah Ta'ala berfirman dalam surah ni, barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan kerana orang itu membunuh orang lain atau bukan kerana membuat kerosakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia,
maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dekat sini kita tengok macam mana Allah suruh kita menjaga hak-hak Muslim yang lain. Uh, Jangan sampai berlakunya pertumpahan darah kan. Kalau berlakunya pertumpahan darah ataupun membunuh seorang manusia bukan kerana orang itu membunuh orang lain, walaupun seorang je, dia dah umpama telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa pelihara, bila kita jaga hubungan sesama Muslim, seolah-olah kita telah memelihara kehidupan manusia semuanya. So, walaupun buat jahat pada seorang Muslim, umpama buat pada semua manusia, semua orang kat muka bumi ni. Bila kita buat baik pada seorang Muslim, umpama kita buat baik pada semuanya. Okay. So, kita masuk kepada hadis yang pertama tentang tajuk ni. Okay. Untuk hormat hak-hak sesama Muslim ni. Hadis yang pertama, An Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil-mu'minina kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin bagi mukmin yang lain adalah sebagaimana sebuah bangunan yang sebahagian menguatkan sebahagian yang lainnya, dan beliau mengaitkan antara jari-jarinya. Macam inilah kan. Dia nak kata betapa kuatnya antara mukmin dengan mukmin yang lain tu lah. Okay. Kalbunyan. Alright. So dekat sini dia menggambarkan antara jalinan yang sangat kuat lah antara Muslim dengan Muslim yang lain. Semuanya ada peranan masing-masing. Kita tak boleh nak mempertikaikan pekerjaan apa sekalipun. Even contoh orang tu tukang angkat sampah. Okay, dia pun ada peranan dia. Kalau dia cuti sebulan, penuhlah sampah dekat depan rumah kita kan, contoh kan. Maka kita kena jaga hubungan dengan semuanya, tak kisah siapa-siapa, saling kuatkan antara satu sama lain dan tak perlu pun nak berbangga dengan apa-apa yang kita ada. Okay. Hadis yang kedua. Hadis yang seterusnya adalah hadis yang ke-223. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man marra fi syai'in min masajidina aw aswaqina. Maksudnya barang siapa yang berjalan di suatu tempat dari masjid-masjid kami atau pasar-pasar kami, wa ma'ahu nablun falyumsik. Maka kalau bersamanya ada anak panah, maka hendaklah dia memegang atau menutup hujungnya. Okey, auliyaqbid ala nisaliha bikaffi. Maksudnya dia kena tutup ujungnya dengan tangannya. Ayusiba ahadim minal muslimina minha bisyai. Yang mana sebab dikhawatiri anak panah tadi akan mengenai seseorang dari kaum muslimin. Kalau kita tengok dekat sini, Rasulullah suruh bukan setakat pegang batang panah tu, tapi tutup hujung dia yang tajam tu, genggam hujung yang tajam tu. Punyalah Rasulullah nak suruh kita jangan menyakiti, takut terkena dekat orang Muslim yang lain kan. Jangan ada sampai orang lain yang terluka, tercedera dengan perbuatan kita tu, sama ada dengan niat ataupun tidak. So contoh mungkinlah kalau zaman sekarang ni kita dah tak ada dah, tak bawa dah anak panah ni. Kita pun tak bawa juga pisau ke mana-mana kan, mungkin lah kan. Tapi kita boleh tengok, kita boleh reflect dengan benda yang lain. Contohnya handphone kita ke, kadang-kadang bila kita pergi tempat, contohlah macam masjid kan. Tapi sekarang dah tak boleh sangat nak pergi masjid. Kalau kita pergi masjid, handphone kita bunyi kuat ke, so dia mengganggu orang lain. Ataupun kalau motor, kita ada motor yang besar ke, motor kita tu bunyi kuat, sampai orang yang tengah rehat pun kita ganggu. So maksudnya kita taklah semestinya kita kata tentang anak panah sahaja. Mungkin kalau kasut ke, contoh kan, ada je orang perempuan yang suka pakai kasut tinggi-tinggi bunyi kuat-kuat kan. Contoh kan. Mungkin kalau benda tu pun sampai mengganggu hak orang lain, maka elakkanlah. Kalau boleh, bukan kalau boleh, memang seeloknya kita elakkanlah kan. Jangan sampai ada yang terganggu
Sebab kalau macam ni pun Rasulullah kata dikhawatiri takut terkena Muslim yang lain kan. So kalau nak reflect dalam diri kita, kehidupan kita harian, kita elakkanlah apa-apa yang boleh membuatkan Muslimin yang lain rasa tak enak lah dengan kita kan. Hadis seterusnya, hadis yang ke-224. Wa'an Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa tu'atufihim mathalul jasad. Okey, perumpamaan kaum mukminin dalam hal saling mencintai, saling mengasihi dan saling menyantuni adalah bagaikan tubuh. Izashtaka ay minhu udwun tada'a lahu sairul jasad bisahari wal humma. Maksudnya jika salah satu anggota dari tubuh ada yang merasa sakit, maka seluruh anggota tubuh lainnya ikut merasakannya dengan tidak bisa tidur dan merasa demam. So, bila seperti tubuh ni, maksudnya kita akan fikirkan semua. Kita tak fikir contoh bila tangan je sakit, bukannya tangan je yang tak tidur kan. Bila kaki sakit, kaki je lah yang jaga kan malam. So, bila badan tu salah satunya sakit, so kita semualah kan. Semua. So, mukminin tu macam tu. Perumpamaan dia sesama mukmin. Okay, kalau ada yang tak sihat, maka patutnya kita pun turut merasai lah kesusahan orang tu. Contoh kan, contoh lagi senang kalau sakit gigi lah kan. Sakit gigi ni rasa lagi dekat dengan semua orang lah kan. Sakit kaki mungkin ngelong contoh kan. Bila sakit gigi ni rasa semua orang pun pernah sakit gigi. So bila sakit gigi tu sakit sangat lah kan. Sampai memang tak boleh tidur, sampai rasa nak demam. So macam itulah juga perumpamaan kita dengan mukmin yang lain. So andai kata ada kita tahu orang yang tak sihat ke, mungkin kita cuba untuk menyelami. Sekarang ni ramai sangat orang tak sihat kan. Nak selami semua pun mungkin tak mampu. Yang mana yang kita mampu tu kita cubalah, insyaAllah kan. Bila kita ada karakter macam ni, tak mungkin kita sanggup nak menyakiti Muslim yang lain. Kadang-kadang mungkin kita tak sempat nak pergi rai semua orang tu kan. Tapi at least bila kita tahu kita ni seperti jasad sesama mukmin, kita tak ada sampai sanggup menyakiti mukmin yang lain. Kan. Ada yang nak tambah ke setakat ni? Ke boleh teruskan Ngah macam nak tambah je tu? Abah. Sambung je Kak Teh dulu. Sambung je. Okey. Yang seterusnya hadis yang ke-225. 225. Hadis yang ke-225. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qabbala an-nabi sallallahu alaihi wasallam Hasan bin Ali wa indahu al-Aqra'u Aqra' bin Habis. Faqala al-Aqra' inna li 'asharatan min al-walad ma qabbaltu minhum ahada. Okay, dari Abu Hurairah dia berkata Nabi SAW mencium cucu baginda iaitu Al-Hasan bin Ali dan dekat dengan beliau ada seorang yang bernama Aqra' bin Habis. Maka Aqra' bin Habis ni berkata sesungguhnya saya mempunyai 10 anak dan saya belum pernah mencium seorang pun dari mereka. Fanazara ilaihi Rasulullah SAW. Faqala man la yarham la yurham. Maka Rasulullah memandangnya kemudian bersabda, barang siapa yang tidak mengasihi maka dia tidak akan dikasihi. Kalau ikut hadis ni kemungkinan umur baginda pada ketika ini adalah 50 tahun.
sebab yalah Rasulullah sebab masa tu sebab Hasan ni anak kepada Fatimah kan. Maka kalau ikut kat dengar tu dia kata bila kita kira-kira mungkin ketika tu Rasulullah berumur 50 tahun lah. So pada ketika ini ada seorang sahabat dia ni yang ada 10 anak, tapi dia cakap dia tak pernah pun cium anak dia seorang pun. Okey, sebagaimana baginda buatlah. Maka Rasulullah SAW memandang sahabat itu dan berkata, barang siapa yang tidak mengasihi, maka dia tidak akan dikasihi. Hadis ini sama dengan hadis seterusnya yang mana wa'an Aisyah radhiyallahu anha qalat qadima nasun minal a'rabi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu tuqallibuna sibanakum faqala na'am qalu lakinna wallahi ma nuqabbil faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw amlik in kana Allah naza'a min qulubikumur rahmah. Dari Aisyah radhiyallahu anhu dia berkata ada beberapa orang dari kalangan Arab Badui yang datang pada Rasulullah. Maka mereka berkata, apakah anda mencium anak-anak anda? Beliau menjawab, ya. Mereka berkata, tetapi kami demi Allah tidak pernah mencium anak-anak. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, apakan dayaku sekiranya Allah mencabut sifat kasih sayang dari hati-hati kalian. Kedua-dua hadis ini menganjurkan untuk kita mengasihi anak-anak kita, mencium dan menyayangi mereka. Jangan sampai sifat kasih sayang tu umpama dicabut dari hati-hati kita lah kan. Kalau Kak Teh dengar Kak Teh dengar tentang Ustaz Khalid Basalamah ni kan, dia cakap ada orang tanya soalan dekat dia lah, boleh lagi ke nak cium anak perempuan yang remaja kan. Ustaz tu cakap boleh untuk kita tunjukkan kasih sayang kita sebagai seorang ayah ataupun sebagai seorang mak kan. Mungkin kita akan cium di dia punya dahi dia kan, kat kening dia macam tu lah. Kita tunjukkan tanda kasih kita pada seorang anak tu lah. Hadis seterusnya adalah hadis yang ke-227. Ke-227 kan. Mana ni? Wa'an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man la yarhamun nas la yarhamuhullah. Lebih kurang jugalah dengan hadis yang tadi 225 dan 226 yang mana dia kata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak mengasihi sesama manusia, maka Allah tidak akan mengasihinya. Kalau kita nak Allah kasih kita, kita kenalah mengasihi sesama manusia dan lebih-lebih lagi sesama mukmin lah. Hadis seterusnya, hadis yang ke-228. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza shalla ahadukum lin-nasu falyukhaffif fa inna fihim dha'if was-saqim wal-kabir wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa. Yang mana dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang dari kalian menjadi imam solat bagi orang banyak, maka hendaklah ia meringankan solatnya. Sesungguhnya di antara para mukmin ada orang yang lemah, ada orang yang sakit dan ada juga yang sudah tua. Dan jika salah seorang di antara kalian solat sendirian, maka panjangkanlah sesuai yang dikehendakinya. Kalau kita tengok hadis yang ke-228 ni, kasih sayang ni termasuk juga ketika ibadah. Jangan sampai ada yang terasa berat. Tapi bukanlah masuk dekat sini ringankanlah tu, bukannya masuk kat sini macam tergesa-gesa, laju-laju kan, bukan. Ringankanlah tu dari sudut kalau
kalau ada satu kisah ketika Muaz bin Jabal jadi imam solat Isyak, Nabi suruh baca surah Al-Ghasyiyah Al-A'la. Bukan setakat 3 kul lah untuk solat Isyak. Tapi kalau untuk Maghrib, Rasulullah suruh Muaz bin Jabal baca surah Ad-Duha ke bawah. So maksud ringan dekat sini adalah pemilihan surah tu. Janganlah sampai setiap solat kita tu 3 kul je setiap rakaat kan. Uh, Kenalah ikut waktu dia lah. Okay. Solat subuh Rasulullah suruh Muaz bin Jabal baca An-Naba. An-Naba ke bawah lah kan. Maksudnya panjangkan sikit lah. Itu maksud keringanan tu lah. Bukan terburu-buru. Maka kita perlu susun lah kan. Solat subuh tu mungkin boleh dipanjangkan berbanding solat zuhur. Sebab mungkin solat zuhur ni bagi imam lah. Dia tulis kat sini bagi imam solat kan. Tapi kita yang tak jadi imam ni boleh juga apply benda tu kan. Maksudnya jangan surah yang sama untuk setiap solat kan. Tapi kalau ikut hadis ni dia nak cakap tentang kalau jadi imam mungkin subuh tu boleh panjangkan sikit. Berbanding zuhur yang mungkin masing-masing ada tanggungjawab kan. So tak boleh lah waktu zuhur tu kita nak solat lama-lama sebab ada orang perlu pergi kerja pula lepas tu. Ada orang mungkin kita perlu tengok kita punya makmum lah. Kalau ikutkan hadis ini. Kalau kita perlu lihat siapa jemaahnya. Mungkin kalau dekat dekat budak-budak tahfiz ke contoh kan, mungkin boleh lah setiap waktu tu nak baca panjang pun tak ada masalah kan. Kita perlu lihat kepada siapa kita punya ni lah jemaahnya. Mungkin kita boleh apply juga dalam kehidupan kita yelah bila kita nak bagi nasihat ke for example pula kan. Contohnya kita nak nasihat ke kan. Kita boleh Apa nak kata? Semua orang faham bahasa Inggeris. takut Wafa tak faham Wafa. Oh ya? Macam tu lah maksudnya bila kita kena tengok siapa ahli dia kan. Kalau kita nak bagi nasihat pada anak saudara kita ke, pada student kita ke, kita kena tengok dia punya tu lah jemaah dia tu kan, ahli dia tu siapa. Tapi Rasulullah pesan dekat hujung ni, kalau sekalian solat sendirian, maka panjangkanlah sesuai yang dikehendakinya. Kalau kita pernah dengar pun daripada perkongsian sebelum-sebelum ni, Rasulullah pernah baca Al-Baqarah, Al-Imran dengan An-Nisa dalam satu rakaat kan, ketika bangun malam kan. So kalau kita rasa kita solat sendiri, bukan kalau kita solat sendiri subuh tu mungkin kita boleh panjangkan kita punya bacaan tu lah. Okey. Hadis seterusnya, hadis ke-229. وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. Dari Aisyah radhiyallahu anhu dia berkata sesungguhnya terkadang Rasulullah SAW meninggalkan suatu amalan yang beliau sukai untuk dikerjakan kerana takut jika manusia akan mengerjakannya. Kemudian amalan tersebut diwajibkan atas diri mereka. Kalau kita tengok hadis ni, Rasulullah sanggup tinggalkan apa yang baginda suka demi kasih sayang baginda pada umatnya. Sebab dia tak nak benda tu jadi beban lah kan. Sebab bila Rasulullah buat, benda tu akan jadi benda yang wajib lah. Kan? Contohnya bila baginda solat pada waktu malam kan. Ada beberapa malam yang sahabat ikut, tapi sampai malam yang keberapa tu Rasulullah stop. Sebab dia tengok dia punya pengikut makin ramai kan. Dia takut benda tu jadi wajib pula dan jadi beban kepada umat dia. Bukan kerana tinggalkan tu bukan sebab penat, bukan sebab malas kan. Tapi sebab dia sayangkan kepada umat dia kan. Kita dapat tengok dekat sini kasih sayang Rasulullah kepada umat dia lah. Hadis seterusnya yang ke-233 qalat wa anha radhiyallahu anhuma qalat
nahahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam anil wisal rahmatan lahum. Faqalu innaka tuwasil. Qala inni lastu kahayatikum. Inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Okey, dari Aisyah radhiyallahu anhu dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat melakukan puasa wisal. Puasa wisal ni adalah puasa 24 jam. Jadi puasa 24 jam, tidak berbuka di malam harinya, sambung lagi puasa esok, sambung lagi. Okey, puasa dari makan minum, syahwat, puasa yang bersambung-sambung. Okey. Nabi melarang sahabat-sahabat dari melakukan puasa wisal sebagai kasih sayang beliau kepada mereka. Mereka berkata, sesungguhnya engkau berpuasa wisal, beliau Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya keadaan saya tidak seperti kalian kerana sesungguhnya saya diberi makan dan minum oleh Rabbku. Okay? Kalau kita tengok kat sini, Nabi SAW melarang sahabat-sahabat dari puasa wisal sebab sebab kesian. Okay? Sebab kesian, Rasulullah kesian kepada sahabat-sahabat dia lah. Tapi kalau dari sudut Rasulullah SAW, dia jawab, Rasulullah jawab, saya diberi makan dan minum. Makan dan minum oleh Rabbku ni bukanlah makan yang ni kan, tapi dia adalah siraman rohani daripada Allah Ta'ala khas untuk ni lah kan Rasulullah SAW lah. Kalau kita tengok apa, mungkin ada orang macam, ya ke takkanlah apa, takkanlah Allah bagi makan dan minum kan dekat Nabi Muhammad kan, maksudnya ketika dia puasa. Tapi sebenarnya keadaannya sama seperti kalau orang tu dia sibuk sangat. Contoh kalau dalam ni Rasulullah sangat sibuk melakukan ibadah kepada Allah lah kan. Kalau dalam kita seharian mungkin kadang-kadang kita sibuk sangat buat kerja sampai kita tak peduli pun nak makan dan minum. Tapi dalam sudut ibadah ni Allah hanya bagi kepada Nabi Muhammad lah, bukan kepada hamba-hamba dia yang lain. Sebab tu Rasulullah melarang daripada sahabat-sahabat yang lain untuk ikut melakukan puasa wisal ni. Di seterusnya, cepat habis ni kalau tak tes sikit je lagi ni. Ada lagi 3 je. Okey Kak Teh, kita tunggu perbincangan kan, baru Kak Teh sambung yang 3 tu, insyaAllah. Okey. Okey, Mak buka lah pada penambahan ataupun ialah perbincangan kita nak menyesuaikan dalam kehidupan kita hadis yang dah Kak Teh baca tadi, hadis-hadis yang Kak Teh baca tadi, insyaAllah. Silakan. Ramai kat sini, insyaAllah. Bur ada ya? Ya. Adakah yang nak tambah? Faham dah ke? Faham dah ke? Bisa. Okey lah, kalau tak ada orang, Mak nak sikit lah Mak daripada apa yang Kak Teh terang tadi, yang hadis yang yang mana tadi, yang hadis 224 tu yang Kak Teh sebut tu, yang apa, mukmin ni sebagai satu anggota tubuh kan. Dan kalau satu, dia kata perumpamaan orang mukmin ni dalam kecintaan, kasih sayang dan kelembutan di antara mereka seperti satu tubuh. Jadi kalau kita tengok kat situ, maksudnya Rasulullah sebut 3 perkara lah yang semua tu membawa kepada kasih sayang ataupun apa, kepada seperti mana tajuk ni diberikan, itu kita menjunjung kehormatan kaum muslimin, itu cinta, kasih sayang dan kelembutan kan. Jadi maksudnya benda tu nampak macam sama, 3 benda tu. Tapi kalau kita ada kat buku Mak ni, dia kata Ibnu Abi Jamrah mengatakan lafaz 3 perkara iaitu kecintaan, kasih sayang dan kelembutan tu nampak macam sama. Tapi kalau kita selidiki pengertiannya secara mendalam,
kita dapati dia kata ada beza sikit lah. Antaranya antara perbezaannya ialah dia kata kasih sayang ni dia kata at-tarahum. Kat sini dia kata wa tarahumihim. Kan? At-tarahum tu dia kata kasih sayang tu makna kita saling mengasihi satu sama lain di atas dasar persaudaraan seiman. Kita satu-satu sesama mukmin ni kita sayang kat dia sebab dia orang beriman, bukan sebab apa. Bukan sebab kerana dia ada kedudukan tinggi dalam masyarakat, bukan kerana dia banyak duit atau apa-apa, tapi sebab dia saudara seiman dengan kita, sesama mukmin. Jadi kita berkasih sayang atas dasar iman. Kat situ kan. Dan juga dia kata at-tawadudu yang kat sini dia kata tawaddihim kan, cinta. Iaitu dia kata kita kasih sayang tadi akan melahirkan atau cinta melahirkan kasih sayang. Jadi hubungan cinta tu dia kata membuatkan kita saling menziarahi hasil daripada cinta tadi dan juga akan memberi hadiah. Sebab tu maknanya dalam agama Islam sangat-sangat digalakkan kita bertukar-tukar hadiah. Sebab bila kita memberi hadiah kepada sesama mukmin ni, dia akan lahirkan rasa cinta. Kecintaan akan lahir dari situ. Kan insya-Allah. Dan kita yakin benda ni berlaku. Kalau kita, contoh orang bagi kita hadiah kan, kita rasa seronok, ingat kat dia. Lepas tu orang tu ziarah kita. Jadi maksudnya digalakkan sangat kita ni menziarah saudara sesama Islam. Sebab tu maknanya kalau dalam kehidupan kita seharian ni, kadang-kadang terlalu sibuk masa kita tak sempat nak ziarah orang. Kawan-kawan kita, saudara mara kita kan. Jadi kita kena make a point lah. Macam contohnya kita ziarah mak. Contohnya kita akan buat giliran 2 bulan sekali balik. Itu mak kita. Tapi mak-mak saudara ke ataupun kawan-kawan kita yang rapat sekerja ke mana kita kena ada hari ziarah. Jadi kalau kita allocatekan hari ziarah tu maka insya-Allah kita lagi mudah nak lakukannya. Sebab dia akan menimbulkan rasa kecintaan kita kepada saudara semuslim insya-Allah. Dan yang ketiga dikata kat sini ialah at-ta'atufu, maka kat sini wa ta'atufihim, iaitu kelembutan. Kelembutan ni dikata kat sini ialah bererti memberi pertolongan antara sesama mereka. Maksudnya macam Kak Ti sebut, kita ulas yang banyak ni Kak Ti ulas dalam hadis tadilah. Maksudnya kalau mereka susah kita beri pertolongan, kita prihatin kepada saudara mara kita sesama Islam ni kan. Kita tahu dia susah, apa yang patut kita hulurkan bantuan kepada dia. Jadi maksudnya kat sini dia nak kata kasih sayang, kecintaan dan kelembutan tu adalah 3 benda yang kalau kita rangkumkan memang sangat indahlah kehidupan mukmin tu. Begitu juga kalau kita amalkan dalam kehidupan kekeluargaan kita, dalam keluarga kita, contohnya among us kan. Jadi dia akan kita dapat 3 perkara ni maka sudah tentu kita tak pernah berasa macam geram orang tu, sakit hati orang ni. InsyaAllah kita akan dapat mudah memaafkan orang lain. Sebab kita sentiasa amalkan kasih sayang, kecintaan dan kelembutan. Jadi kita harap insyaAllah daripada hadis ni kita dapat melaksanakan ni baik sesama adik-beradik, sesama saudara mara, sesama saudara se-Islam dengan anak-anak kita semua insyaAllah. Jadi mudah-mudahan kita masuklah tergolong dengan orang yang seperti mana akhlak seperti mana Rasulullah SAW. Wallahualam. Yang itulah jelaskan sikit. Kak Teh dapat topik ni kan, Kak cakap Kak Syafiq. Macam malu je nak cakap topik ni sebab rasa macam yelah tak bagi hak pada Muslim tu. Contohlah kan, contoh HOD kita tak rasa sayang pun kat dia walaupun dia Muslim kan. Macam kita rasa dia kejam, dia zalim dengan kita. Tapi bila nak baca tu memang teringat kat HOD tu lah. Rasa macam, tak suka ni kat dia tapi nak kena baca topik. Faham. Macam mana kan? Boleh cari jalan penyelesaian macam mana? Mungkin Kalau dengan bagian sebab bila kita tak suka orang tu dah terlalu buat kita macam mana tu ya? Mak tak faham, tak tahu jalan penyelesaian. Mungkin ada siapa-siapa boleh bagi pandangan nak. Kalau kita tak orang betul tak ada kat hati. Mungkin ada siapa boleh share ke je. Tak ada orang share. Sebab semua orang macam biar je lah. Tak payah sayang dia. Biar je dia. Kau kita hanya buat baik pada orang yang buat baik pada kita je. Patutnya tak boleh macam tu kan. Kan? Yalah. Baca Aisyah kan macam kalau dia buat baik, kita tak adalah mesti sampai biadab dengan dia. Maksudnya kalau dia
Maksudnya kita malas lah baik kan, tapi kita tak dahulukan buat baik kat dia. Maksudnya kita tak ada lah macam passionate about being kind tu sampai kan sebab nakkan appreciation dia, tapi padahal dia memang macam tu pun lah. So lama kita akan penat sebab kita nak dia appreciate kita macam mana kita nak baik dengan dia kan, macam tu kan. Macam mana tu tak necessary pun akan buat kita penat dan benda tu macam sia-sia. Baik kita Tak boleh lah. macam maximize buat baik tu pada orang yang memang maksudnya tak buat kita rasa drain out lah. Lebih pada energy, mental health macam tu kot. Mental health. Yelah weh, orang macam tu memang affect mental health kot. Maksudnya kalau dia buat baik, kita baik je lah. Tapi kalau dia buat jahat, kita macam kita tak buat baik dululah kat dia. Betul lah. Tahu. Boleh lah. Kalbunian tadi. Ke? Macam sebab Kita ingat Sila. Abah dulu. Teringat apa cerita Abah? Wah, apa ni? Kebal kaki. Kejap. Aku kan dulu tak apa Dr. Halim. Dr. Halim tu seorang Dr. Halim. Semua orang kenal aku Dr. Halim. Lama kan. Bos lama aku kan dia tak Mochi tak dengar. tahu. Ada. Bos lama makcik. Ha? Dah kan kat Cini tu. Okey, sambung. Perangai dia kan macam bos-bos yang lain lah. Macam Shodi, motif kot agaknya sama lah tu. Lepas tu, tapi aku teringat satu ni waktu yang isteri dia dengan anak-anak dia kena COVID hari tu. Mhm. Kalau macam orang lain kan macam lantak dia lah, siapa suruh jahat sangat macam tu kan. Tapi abah dia minta nombor Dr. Halim dengan aku. Sebab dia nak contact sendiri Dr. Halim. Dia nak ni lah, maksudnya nak pesan apa-apa lah kat Dr. Halim tu. Macam moga sihat ke apa ke, nak wish something lah. Sebab orang tu tak sihat, family dia tengah tak sihat. Bagusnya. Minta nombor Dr. Halim dengan aku. Tapi macam kilah dengan kelip-kelip ni macam tak wish apa pun maksudnya. Sebab Yelah. dia pun kalau Nenek maksudnya kalau ada staff yang nenek meninggal ke apa ke dia tak bagi balik pun masa aku meninggal ke apa kan macam tu. Abah pun tahu je cerita tu. Macam tu maksudnya tak rugilah berbuat baik pada orang yang maksudnya hak yang dipatut dapat seorang Muslim tu kita bagi. Tapi kalau yang selain daripada tu pengajaran yang Kilah dapat lah. Maksudnya selain daripada tu kita tak payahlah berlebih-lebih. Maksudnya bagi yang dia hak dia tu kita bagilah macam tu. Tapi Walaupun dia tak bagi hak tu kat kita. Mochi wish tak kat Halim? Aku wish lah juga last tu. Dalam grup dentist. Kak Teh Sebab abang minta nombor dia tu. Kak Teh pernah kena COVID kan. Rasa Kak Teh macam masa kena tu Kak Teh janjilah. Lepas ni siapa yang Kak Teh tahu kena, yang Kak Teh mampu untuk pergi rumah dia, Kak Teh pergi kan. Tapi bila HOD Kak Teh tu kena, Kak Teh tak cakap apa-apa kat dia. Semoga cepat sihat ke. Dan tak laksanakan pun janji nak bagi barang kat orang yang positif tu. Punyalah. Itulah bila aku kena baca hadis ni macam Tapi kan Kak Teh, kadang-kadang kita terfikir sebab kita tak nak jadi munafik. Betul. Sifat munafik tu macam sebenarnya dalam hati ni kita ada orang lah. Mak pun pernah alami perasaan macam tu. Macam sebenarnya saya ni bukan nak cakap sangat dengan dia tapi kan aku cakap macam munafik lain apa yang kita buat lain dengan apa yang kita pegang dengan jiwa kita kan. Tapi kadang kita kena kalau buat baik ni rasanya tak apalah munafik pun kot. munafik Munafik. Walaupun dalam hati kita kata kita cakap je lah kan. Mana Allah je tahu sebenarnya saya tak suka tapi saya cakap je lah macam tu contoh. Allah alam. So lama-lama hati kita jadi lembut kot. Sebab nak melatih jiwa kan, melatih jiwa kita. Kalau tak jiwa kita jadi keras. Biasa kita kata oh ni buat gini kan jadi munafik pula sebab lain kan.
Patut munafik ni sama, apa yang dalam sama dengan luar kan. Tapi kita sekarang ni luar baik, dalam ni marah orang macam tu kan. Tetapi mak rasa wallahu alam lah. Mak rasa betul ke tak wallahu alam. Sebab tak tahu dah nak sandar pada apa. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dapat tajuk yang menarik lah untuk kita sama-sama bincang lah. Long nak sekadar nak share apa yang Long baca sementara sakit ni lah. Satu buku Saiful Islam ni, Sisi Berakhlak yang Hilang. So dalam buku ni dia menarik. Dia sebab dia explain satu, kita panggil apa, akhlak Muslim. Tetapi melalui buku dia panggil apa, Seven Habits of Effective People. Okey. Boleh dengar suara Long Boleh. Ya, okey. Jadi ada satu topik tu dia panggil kita kena sentiasa mencari win-win situation. Maksudnya dan ianya sesuai dengan roh Islam, dan kita tak perlu jadi munafik, tak perlu jadi hipokrit untuk mencapai win-win situation tu. Okay. Sebab apa? Sebab dalam satu ayat dalam surah Fussilat, Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, idfa' billati hiya ahsan, fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 34, Allah berfirman, tidaklah sama perbuatan yang baik dan perbuatan yang jahat. Maka tolaklah kejahatan yang datang kepada kamu dengan cara yang lebih baik. Dan dengan cara itu, dengan cara kamu menolak kejahatan itu dengan kebaikan, maka nescaya kamu akan dapati hubungan kamu dengan musuh kamu akan menjadi seumpama kawan yang baik. Jadi kalau kita tengok dalam ayat ni, sebenarnya dia, kalau Ustaz Saiful Islam dia tulis seni bertarung untuk menang dan bahagia. Maksudnya kita sekarang kita nak bertarung seolah-olahnya aku hidup engkau mati. Ataupun salah seorangnya akan mati lah. Tetapi dalam bertarung Islam, istilah dia bukan bermuka-muka, walaupun nampak macam bermuka-muka kan, macam mak cakap tadi. Aku tak suka dia tapi aku terpaksa. Aku buat baik ni sama ada terpaksa ataupun aku buat baik ni sebab Islam suruh aku buat baik kepada orang yang menzalimi aku. Tetapi sebenarnya ianya adalah satu suruhan Allah SWT. Jadi tak ada istilah aku benci dia maka aku akan masam muka dengan dia. Aku benci dia, aku akan perli dia kau-kaunya. Aku benci dia, aku takkan peduli dia. Maksudnya di situlah kita kata nilai kesabaran yang sebenar. Sebab kalau tengok ayat seterusnya dia tulis apa? Wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin azim. Tidak akan capai martabat ni melainkan orang yang ada kesabaran, dan tidak akan mencapai martabat ni melainkan orang yang akan mendapat keuntungan besar di akhirat nanti. Jadi bila kita baca ayat ni, rupanya ada di sana suruhan Allah SWT untuk kita bersikap hipokrit. Istilah dia gitulah. Ada di sana arahan Allah SWT supaya kita bermuka-muka buat baik walaupun kita benci sepenuh kebencian dalam hati kita. Sebab apa? Sebab kebencian ini kalau kita turuti, dia akan terus kita kata memakan hati kita. Tetapi kalau kita buat kebaikan, manusia tu boleh berubah. Sebab tu Allah Ta'ala kata ka'annahu waliyyun hamim. Kamu bermusuh dulu, kemudian kamu akan dapati tiba-tiba je hubungan kamu dengan dia seperti seumpama sahabat yang baik. Kita boleh try lah tengok. Kak Atif boleh esok try bagi hadiah ke HOD. Itu akan jadi sahabat yang baik. HOD tersebut. Pangkat. Hilang Lagi pula. banyak kerja. Bagi Kepala katil. Dr. Alim, jangan lupa. Tapi maksudnya di syarah juga je lah. Sebab bukan semua orang mampu untuk memberikan ataupun membalas kejahatan dengan kebaikan. Sebab tu dia kata ada 4 tahap dalam membalas kejahatan dengan kebaikan ni. Yang pertama adalah tahap yang paling tinggi ni, wali Allah lah kot. Menyayangi orang yang menganiaya kita. Ni mungkin kita jauh lagi nak sampai. Tapi kita kena tahu dia ada martabat dalam agama. Bukan hipokrit, bukan munafik. Mana menyayangi orang yang menganiaya kita. Sebenarnya banyak dalam sirah. Bagaimana Nabi SAW orang baling tai ke, orang letak sampah depan rumah dia, letak unta sebagainya. Najis unta sebagainya. Tapi dibalas dengan
kebaikan. So kita boleh kata okey tu level Nabi lah. Okey, mungkin aku tak mampu level Nabi. Kita tengok level kedua ialah kita tak sayang dia, tapi kita cuba buat baik dia. Berbuat baik kepada orang yang menganiaya. Ni level kedua ni. Level kedua kita mungkin boleh cuba. Kita macam contoh Kak Teh kata tadi, kita rasa nak bagi hadiah pada HOD kita, dia dapat anak ke apa kan. Dia boleh beranak lagi tak? Kita dah tua dah. Mana kita birthday dia ke, cuba. Tiba-tiba dia dapat pada Mariam, dia menangis ke. Mana tahu? Terus cuti setahun dia bagi. Tanpa gaji. Gaji. Kemudian yang ketiga dia kata mencegah diri daripada membalas. Maknanya kita tak mampu nak sayang, tak mampu nak buat baik, kita cuba daripada tidak balas. Maksudnya kalau mungkin kita akan sampai satu tahap yang kita layak untuk balas. Ada sebab kadang-kadang hidup ni kan, dia mungkin akan satu masa dia akan jatuh kan. Dia jatuh, kita akan naik. Sebab dia sampai bila dia boleh jadi HOD kan. Silap Kak Tih jadi HOD pula. Okay. So, dia minta cuti Kak Tih pula. Macam itulah. So maksudnya ketika itu, itu boleh mencegah diri daripada membalas. Itu pun dah termasuk dalam ayat tadi. Jadi yang dan ini kita kata yang paling martabat yang ketiga, dan yang keempat, kita bertindak juga, kita balas, tetapi melalui cara yang betul. Maksudnya kalau contoh orang tu menzalimi kita dan contoh dia istilahnya mungkin dia menzalimi masa kerja kita, so kita boleh buat aduan kepada pihak yang kita kata berwajib ataupun pihak pengurusan dan sebagainya, dibagi kerja yang tak setimpal, yang tidak seimbang, ataupun pilih kasih dan sebagainya. So kita boleh bertindak melalui cara yang betul. Jadi kita tengok situ ada 4 cara untuk kita berhadapan dengan orang yang kita benci. Jadi itu pun ada seni dalam menghadapi orang yang kita benci. Tetapi kita kata kalau kita penuhkan jiwa kita dengan kebencian, tapi kita tak buat keempat-empat perkara ni, kita rugilah. Kan? Maksudnya kita hidup dengan kebencian, dia pun tak dapat apa-apa, kita pun tak dapat apa-apa. Dia pun tak berubah, dia akan terus buat kezaliman pada kita. Kita pun akan terus hidup dalam kemarahan kepada dia. Jadi sebab itulah kita cubalah untuk pilih salah satu daripada 4 cara ni. Yang mana cara ni sebenarnya kalau kita tengok sesuai dengan ayat tadi yang Allah SWT sebut dalam surah Al-Fusilat tadi. Jadi di perkongsian sikitlah terbaca siang tadi. So insya-Allah boleh sama-sama kita ambil manfaat. Wallahualam. Alhamdulillah. Jelas ya insya-Allah daripada penerangan tu. Okey, lagi soalan. Menarik kalau keluar soalan ni. Sebenarnya. Usrah jadi tak mengantuk. Kakak tak keluar lagi soalan tu. Kakak, apa je tu? Keluar. Bur tak keluar soalan lagi tu. Okay, kalau tak ada, cepat kita sambung je dulu lah. Nanti kita simpan kemudian soalan. Sikit lagi insya-Allah. Sambung. Sikit lagi insya-Allah. Hadis ke-231 wa an Abi Qatadah Al-Haris bin Rabi'i radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la aqumu ila as-salah wa uridu an utawwila fiha fa asma'u buka as-sabi'i fa atajawwaza fi salati karahiyata an asyqa alaihi ummihi. Dari Abu Qatadah Al-Haris bin Rabi'i radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya saya berdiri untuk mengerjakan solat dan saya hendak memanjangkannya. Kemudian saya mendengar tangisan anak kecil, maka saya meringankan solatku kerana saya tidak suka memberatkan ibunya. Kalau tengok dekat sini, kita boleh tengok akhlak Rasulullah dalam ibadah. Yang mana pengajaran yang pertama dari hadis ni adalah kasih sayang Nabi. Kita dapat tengok kasih sayang Nabi. Sebenarnya Nabi Rasulullah SAW berhajat untuk memanjangkan solat tu. Tapi sebab dia kasih kepada anak ketika dia jadi imam tu, sebab perasaan kasih dia kepada anak kecil dan juga kepada ibu, kepada anak tu, maka Rasulullah meringankan solatnya. Okay. Kalau kita tengok kat sini, pertama adalah pengajaran dia adalah kasih sayang Nabi. Yang kedua adalah pengajarannya boleh untuk seorang wanita tu solat di masjid dan untuk membawa anaknya
dengan syarat anak yang tidak mengganggu. Menangis tu bukanlah salah satu gangguan lah. Kalau setakat menangis tu tak ada masalah sebenarnya. Yang mengganggu ni mungkin teriak ke, menjerit ke kan. Kalau kita tengok dekat sini juga, uh, tak salah. Kalau kita tengok kat sini, Rasulullah SAW ketika solat dia boleh dengar. Dia kata dia dengar tangisan anak kecil tu ketika solat. Maka dengar, kalau kita kat rumah kan solat, kita dengar anak kita menangis, maksudnya bukanlah terus nak kata solat kita tu tak khusyuk. Kan, sebab Rasulullah semestinya solat Rasulullah adalah solat yang khusyuk. Tapi ketika Rasulullah solat pun Rasulullah dengar anak kecil tu menangis dan Rasulullah berfikir untuk memendekkan solatnya. Kan. So bukanlah bila dengar anak kecil menangis tu maksudnya tak khusyuk. Tak khusyuk tu mungkin bila kita nak pandang ke kan. Allahualam lah. Tapi kalau dengar dalam tangisan ketika solat ni, Rasulullah pun dengar juga tangisan tu ketika solat dan berniat untuk memendekkan solat tu. Hadis seterusnya, Wa'an Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW, man shalla salata subhi fahuwa fi zimmah Allah fi zimmat Allahu fala yatlubannakumullahu fi zimmati bi syai' fa innahu man yatlubhu min zimmatihi bi syai'in yudrakhu summa yakubbuhu ala wajhihi fi nari jahannam. Dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengerjakan solat subuh, maka ia berada di dalam jaminan Allah. Maka jangan sampai Allah menuntut kepadamu sedikit pun dari jaminannya. Kerana barang siapa yang jaminannya dituntut oleh Allah, maka Allah pasti akan mendapatkannya. Kemudian Allah akan menelungkupkan wajahnya ke dalam neraka Jahannam. Kalau kita tengok ni, hadis yang ke-232 ni bercakap tentang solat subuh. Kan? Apa pula kaitan solat subuh dengan hak-hak Muslim? Kalau saya baca tu macam apa kaitan, kenapa hadis ni cakap pasal solat subuh kan? Macam mana kita nak kaitkan dengan hak-hak Muslim? Maksudnya dekat sini dia nak cakap, hadis ini punya larangan untuk adalah larangan untuk kita kacau solat subuh. Siapa yang kacau solat subuh orang lain, maka neraka Jahannam adalah buatnya. Okey? Kenapa solat subuh yang ditekankan dekat sini? Kerana seorang Muslim tu benar-benar seorang orang Islam tu benar-benar seorang Muslim jika dia amalkan solat subuh. Sebab kita tahu tak solat subuh dan ada hadis cakap solat isyak dan solat subuh ni adalah solat yang susah untuk orang munafik kan. Sebab orang munafik ni dia suka menunjuk. So bila solat isyak dan solat subuh ni adalah solat di waktu gelap, maka orang tak nampak kan kalau dia datang masjid ke, dia tak datang masjid ke. So orang munafik ni dia tak solat isyak, tak tahu dia tak solat lah kan, isyak dengan solat subuh. Maka kalau ikutkan hadis ini, maka bagi orang Muslim, hadis ini menjanjikan siapa yang menyakiti seorang Muslim, okay, terbukti seorang itu adalah orang Muslim dengan dia solat subuh, maka orang yang menyakiti Muslim lain, maka berhadapanlah orang itu dengan kemukaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Yang kedua tentang hadis ini, yang tadi pertama tu adalah larangan untuk kacau Muslim yang solat subuh. Kalau kita, Kak Teh tadi macam dengar tak dengar sangat Ustaz Khalid Basalamah tu cerita. Tapi ada antara yang dia cerita, cuba cerita dia macam agak panjang sikit kan. Kak Teh macam skip sikit. Ada seorang ni dihadapkan untuk untuk kena ni lah, untuk kena tindakan lah kan masa zaman Rasulullah dulu lah. Tapi bila bila soalan pertama yang ditanya, adakah kamu solat subuh? Bila dia cakap ya, saya solat subuh, maka orang tu dibebaskan. Dibebaskan sebab itulah dia pegang kepada hadis ni yang mana kalau orang tu solat subuh,
maka orang tu dapat jaminan daripada Allah, kan? Maka kalau siapa yang menyakiti orang yang solat subuh ni, maka Allah akan menelungkupkan wajahnya ke dalam neraka jahanam. Contoh kan, kalau kita nak buat tak baik, bukanlah kita kan, na'udzubillah lah kita buat tak baik pada sesiapa kan. Tapi jangan buat tak baik kepada orang, lagi-lagi orang yang tak meninggalkan solat subuh dia. Sebab orang yang tak meninggalkan solat subuh dia adalah ciri-ciri seorang Muslim yang sebenar. Okay? Yang kedua adalah ancaman untuk orang yang meninggalkan atau meremehkan solat subuh. Orang yang meremehkan atau meninggalkan solat subuh, mereka ini umpama merosakkan perjanjian mereka dengan Allah. Okay? Orang yang meninggalkan solat subuh ni umpama merosakkan perjanjian mereka dengan Allah, maka Allah kata Allah akan menelungkupkan wajahnya ke neraka jahanam. Okay. Tapi ada juga sebahagian daripada perawi yang menyatakan hadis ini adalah janji Allah pada mereka yang solat subuh berjemaah. Tapi itu lebih dalam lah kan. Tak apalah, kita mungkin ambil setakat solat solat subuh tu je lah. Maka janganlah kita meninggalkan solat subuh, sebab Allah janji orang yang solat subuh ni Allah jaga. Allah jaga. Allah tulis kat sini jaminan Allah kan. Dia berada di dalam jaminan Allah. Takkanlah kita tak nak berada di dalam jaminan Allah. Tapi kalau kita nak kaitkan ayat ini dengan hak-hak sesama Muslim, janganlah kita sakitkan hati ke kan, ataupun nak buat khianat kepada orang Muslim yang benar-benar Muslim. Macam mana nak tahu dia benar-benar Muslim? Adalah dengan dia melakukan solat subuh. Okey, hadis yang terakhir yang Kak Tih yang Kak Tih sempat tengok adalah hadis ke-233. Hadis yang ke-233 an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu akhul muslim la yazlimu wa la yuslimu man kana fi hajati akhi kana Allahu fi hajati wa man faraja an muslim kurbah farajallahu anhu biha kurbah min kurabi yaumil qiyamah wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Tidak boleh menganiaya dan tidak boleh menyerahkannya kepada musuh. Barang siapa memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan selalu memenuhi kebutuhannya. Dan barang siapa menghilangkan kesusahan seorang Muslim, maka Allah akan menghilangkan salah satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang menutup keburukan seorang Muslim, maka Allah akan menutup keburukannya pada hari kiamat. Kalau kita tengok dekat sini, pengajaran hadis ni, dia nak bagi tahu tentang adab kita sesama Muslim lah. Yang pertama, kita tidak menzalimi saudaranya. Okey? Kezaliman ni adalah kegelapan dan kita tahu doa orang yang dizalimi tu adalah mustajab. Tak kisahlah dengan perbuatan ke, sebab sekarang mungkin dengan perbuatan kita ni orang-orang bawahan kan. Mungkin kita tak zalim orang dengan perbuatan, tapi kita menzalimi orang dengan tulisan contohnya. Kan? Tulis-tulis kat sana, tulis kat sini kan. Maka tak kisahlah dengan tulisan atau perbuatan, kita tak boleh menzalimi ataupun menganiaya saudara kita yang lain. Yang kedua, kita hendaklah saling mendoakan. Contohnya orang miskin doakan orang kaya, sebab kita saling memerlukan kan. Macam tadi kan, walaupun orang tu contohnya tukang petik sampah kan, tapi dia mendoakan juga orang lain, sebab mungkin orang lain tu yang contoh dia datang dekat kawasan mana-mana ada orang bagi makanan dekat dia kan. Maka orang miskin doakan orang kaya, dan orang kaya, dan cara sebaliknya orang kaya bagi sumbangan pada orang miskin, macam tu lah kan. Dan kalau kita tolong peduli tentang hajat saudara kita, maka Allah akan peduli tentang hajat kita. Kalau kita cuba untuk penuhi permintaan, contoh ada orang
minta kan. Dia nak minta duit sikit sebab dia nak beli barang keperluan anak dia ke, maka kita penuhi hajat dia, maka insya-Allah Allah akan penuhi juga hajat kita kan. Yang ketiga, hadis ini bercakap tentang keperluan hari kiamat. Kan, keperluan hari kiamat. Sebabnya Allah cakap kat sini, barang siapa Rasulullah cakap kat sini, dan barang siapa menghilangkan kesusahan seorang Muslim, maka Allah akan menghilangkan salah satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat. Bila kita tolong hilangkan kesusahan orang lain, mungkin kita sebenarnya tak hilang kesusahan di dunia, tapi kita dah kumpul sikit kita punya keperluan untuk hari akhirat nanti. Kan? Sebab macam yang Ngah kot cakap minggu lepas kan. Kita kena persiapkan sekarang lah. Jangan sampai bila hari akhirat tu nanti kita datang, bukan setakat kita tak ada amalan, tapi kita rugi. Kan? Dengan perbuatan-perbuatan kezaliman kita tadi tu. Bukan sebab dengan perbuatan atau dengan tulisan tu kan. Maka kita boleh persiapkan dari sekarang dengan cara kita cuba untuk hilangkan kesusahan Muslim yang lain. Maka dengan cara itu insya-Allah kita akan, salah satu kita punya persiapan lah kan, untuk hari kiamat nanti. Supaya bila hari akhirat nanti Allah hilangkan satu kesusahan daripada kita kan. Dan yang keempat, pengajaran hadis ini adalah jangan disebarkan keburukan orang lain. Kalau kita tengok sekarang ni banyak medium kan untuk kita sebarkan, tapi kita simpan. Sebab kita jangan sebarkan. Tutuplah keburukan mereka itu, berkatalah yang, sebab dia lagi baik kita berkata yang baik atau diam daripada kita sebarkan kan. Tapi sekarang ni saya ingat pula jangan disebarkan keburukan orang lain. Tadi kakak ada share tentang orang tu tak ada jantung. Maksud orang tu, Maksudnya mak, itu kira sebarkan keburukan. Ada orang tu dia kata, macam mana Mocik tadi dia kata dia tak Payahlah. Ha? Tak payah. Kaitan bapak tu. tak kata macam benda tu. Sebab sekarang ni Abaikan. Dah, next. sekarang ni ingat benda-benda ajaran sesat. Kan kalau kita ambil pendekatan untuk diam kan, sekarang ni kan banyak sangat ajaran sesat. Tengah-tengah macam ni macam bala kan, banyak sangat benda-benda datang kan. Kalau kita diam, tak sebarkan, ada je orang yang tak tahu sebenarnya. Contohnya macam siapa kakak yang kakak selalu yang kakak dengan Gila cakap tu, Kak Teh pun sebenarnya tak pernah baca tentang dia yang tu. Ustaz Muhaizat. Kak Teh tak personally Kak Teh tak tahulah tentang dia. Kan. Tapi bila ada orang share barulah macam, oh, ada orang macam ni rupanya. Kayaknya macam bukanlah sebarkan, tapi untuk orang tahu juga kot. Orang macam Kak Teh ni kadang-kadang tak tahu juga benda macam tu. So untuk tahu gap antara faham tak apa nak cakap? Antara jangan sampai mencari jadi buruk dia tersebar. Tapi Kak Teh rasa benda macam tu memang, kalau Kak Teh tanya kawan-kawan office Kak Teh, tak ada seorang pun tahu tentang lelaki tu. Kak Teh pun tahu sebab tu lah. Kadang-kadang kakak cerita macam tu lah kan. So tak tahu juga kadang-kadang kalau kita sebarkan tu, sebenarnya memang orang perlu tahu ataupun sebenarnya kita dah memburukkan orang tu ke macam mana? Soalan pula. Nak tahu garis panduan lah ya, macam mana kita boleh macam mana kita boleh sebar atau insiden macam mana kita tak perlu sebar. Kak Teh maksud itulah. Nak tahu garis panduan dia. Nanti siapa boleh tolong explain pada Kak Teh. Akidah lah, kalau berkait dengan akidah kan. Akidah, asas akidah tu. Contohnya lah macam, sebab akak mungkin sebab Auni dia dah sekolah kan. Lepas tu dia balik-balik dia cerita, ustazah cakap kat sekolah, malaikat-malaikat tu dijadikan daripada air yang turun daripada kepak Jibril. Macam tu kan. Macam kita pun
Macam tu Pelik. lah maksudnya. Betul, pelik. Macam tu lah maksudnya. Benda tu berkait dengan akidah. Kita percaya benda tu lain kan maksudnya. Bila anak ni dia cerita tu kita macam apa benda anak aku ni macam tu lah. Tapi bukan salah dia, cikgu tu Bukan lah. salah dia lah. Tapi maksudnya kita tahu benda tu ada dasar dia. Ada yang Tua dia, tok guru dia. tok guru dia. Macam tu. Dan benda tu salah sebenarnya. Jadi kita kena tahulah benda macam contohnya kan. Macam benda-benda macam tu. Macam dia kata ustazah dia cerita. Macam tu. Tapi kadang macam takkan kita cakap tak payah dengar lah. Macam tu. Nanti dia pelik lah kan. Macam as simple as jawapan. Itu tipu je macam tu. Jadi kita kena tahu kalau kita tahu tu lagi bagus lah. Maksudnya kita tahu apa akidah, macam mana boleh lahirnya pemikiran ustazah dia macam tu. Apa orang kata di sebalik ajaran macam tu kan. Jadi bila kita cakap okey ni sebenarnya ustazah tu mungkin disilap tu macam tu lah kita cakap kan. Sebenarnya macam ni. Jadi Okey, ada siapa lagi nak tambah ni? Makasih elok juga di apa orang kata? Dijelaskan sejelas-jelasnya. InsyaAllah. Untuk Yumi. Betul tak dengar sangat suara kakak tak yang di ujung tu. tak jelas ke? Yang ujung-ujung tu kakak cakap putus sikit. Akak cakap kalau yang berkait dengan dia tak berkait dengan asas akidah tu kita macam boleh okey tak apalah yang ni mungkin ustazah tu dia faham kita boleh orang kata terima maksudnya mungkin itu khilaf ustazah pegang lah kan maksudnya kan itu cara ustazah belajar contohnya dengar tak? Baik. Apa dia? Boleh bersangka baik lagi lah. Kalau selain bab akidah. Boleh bersangka baik bila kalau tak buat akidah tu mungkin mungkin mak ustazah tu ajar macam tu contohnya lah. Macam tu. Akhlak tu macam tu mak. Putus lagi ke? Okey, mohon pencerahan daripada sesiapa yang ada di sini untuk persoalan yang Kak Tih tanya ni. Silakan Long. Tak apa. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Ini soalan yang baik juga sebab dia kita panggil kalau kita tak faham tu kita akan tak tahu bila nak applykan benda ni kan. Maksudnya bila kita perlu menutup keaiban Muslim, bila kita perlu mendedahkan kesalahan Muslim gitu. So dia ada dalam agama ni tu kata agama ni dia punya garis tu terlampau halus. Mereka yang tak ada ilmu pasti akan tergelincir. Sebab itulah kita kata semuanya kena ada ilmu dan rujukan lah. Okey, jadi bila Kak Tih persoalkan benda tu dia tak termasuk dalam topik tadi. Maknanya ada benda yang perlu didedahkan dan tak termasuk dalam kita kata menjaga kehormatan Muslim. Tetapi kita kena ingat asas yang paling agung ataupun yang paling ulung adalah menjaga kehormatan Muslim dulu. Dalam kata lain, kita tak akan salah kalau kita terlebih jaga kehormatan Muslim berbanding dengan kita menyebarkan kesalahan Muslim. Faham tak? Maknanya dia punya degree of kita panggil damage tu. Kalau kita jaga kehormatan Muslim bersangka baik itu, kita tak akan dipersalahkan oleh Allah SWT. Melainkan ada beberapa perkara yang disebut dalam kitab ni juga. Dalam bab mayubahu minal ghibah. Bab pada menyatakan keharusan untuk mengumpat. Ada dia kata dalam ilmu agama ni dia semua ada. Kita tahu tak tahu je. Jadi mengumpat pun ada dibenarkan dengan
kita panggil apa, kalau dalam kitab ni disebut 6 perkara yang membolehkan kita untuk mengumpat ataupun menceritakan keaiban ataupun menceritakan kesalahan seseorang Muslim. Jadi yang pertama dipanggil al-awwal at-tazallum, maksudnya orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi, dia boleh menceritakan kejahatan ataupun kezaliman orang yang menzalimi dia kepada qadhi ataupun sultan dengan tujuan untuk mengubah kezaliman tersebut. Contohnya isteri dizalimi suami kan. So dia boleh mengadu pada qadhi ataupun kepada hakim berkenaan tentang kezaliman suami dia. Jangan kita kata oh tak boleh ni kena senyap, nak menjaga keharmonian rumah tangga, tak boleh. So kezaliman mesti diceritakan kepada qadhi, tapi jangan cerita pada Facebook. So orang kita sekarang ni cerita Facebook, TikTok semua, kita buat cerita kat hakim tak cerita. Terbalik kan. Tu salah juga tu, kata tak ada ilmu hancur. Jadi sebab tu semua benda tu dia perlu ada berdasarkan ilmu. Dan kemudian yang kedua, athani al-isti'anah ala taghyiril munkar. Jadi dia nak membantu untuk mencegah kemungkaran. Contoh kita tahu kat sana tempat orang isap dadah, berzina dan sebagainya, maka kita kena ceritalah. Ataupun nampak contohnya ke Dr. Hanafi ke kan. Dia memang mana jiran dia nampak, jiran dia tak boleh senyap. Kan? So mana apa yang kita kata, cuma mungkin kalau cerita kat Facebook tu dia jadi polemik lebih besar kan. Jadi kita perlu cerita pada saluran dia, tetapi orang jiran yang melihat maksiat perlu menceritakan ataupun perlu menceritakan mungkin kepada isteri dia ataupun kepada orang yang berkaitan. Okey, kemudian yang ketiga al-istifta, untuk mendapat fatwa. Contohnya dalam isu yang macam yang kakak sebut tadilah. Kalau seorang ustaz atau seorang kita panggil ugamawan membawa satu pandangan yang pelik. Yang pelik, yang bercanggah daripada kita panggil akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan kita rasa benda tu berbeza daripada apa yang kita tahu ataupun kita belajar selama ni, maka kita boleh cerita untuk mendapatkan fatwa. Jadi untuk dapat fatwa kita boleh ceritakan seorang ustaz sini, tapi dengan bukti lah. Dengan bukti memang kita dengar betul ustaz ni sebut contohnya benda ni dibolehkan, sedangkan benda tu satu benda yang diharamkan, contohnya lah. Jadi kita boleh, tapi dengan syarat kita ada bukti dan kita boleh bertanya balik ataupun bercerita kepada orang lain untuk memurnikan kita punya kefahaman, ataupun nak memurnikan kefahaman orang yang di bawah tanggungan kita, macam kakak sebut tadi. Jadi anak kita dan sebagainya, itu adalah tanggungjawab kita lah. Kemudian yang keempat, tahziril muslimin minasyari wa nasihatahum. Ni mungkin yang masuk yang ni, kalau kita nak memperingati orang Muslim daripada kejahatan ataupun kesesatan seseorang tu. Jadi sebab itulah kita kena ceritakan orang ni memang seorang yang tidak belajar tentang agama tapi cakap agama pandai, contohnya lah. Sebab itu kalau tengok dalam ilmu kita panggil jarah wa ta'dil, dalam ilmu hadis dia ada ilmu jarah dan ta'dil. Jarah ni maksudnya dia mencederakan maruah seorang. Ilmu nak cederakan maruah seorang. Maksudnya sebab apa? Sebab ni ulama hadis ni dia nak jaga hadis, jadi dia orang yang tak layak membawa hadis ni akan dicederakan maruah dia, supaya orang semua tahu dia ni adalah seorang kazab, dia ni adalah seorang yang suka membawa cerita-cerita yang Israiliyat dan sebagainya. Jadi ilmu tu ada, tetapi kalau lepas tu kita kata kalau nak cerita tentang seseorang, contohnya seorang ulama yang sesat contohnya, dia kena kena belajar juga ilmu jarah ta'dil. Dia tak boleh cerita semua benda kan. Kita kena cerita, dia sebut sini salah satunya adalah kita hanya cerita tentang isu tersebut. Kita tak boleh cerita isteri dia pun teruk, anak teruk, tak kaitan pun dengan isu tu kan. Maksudnya kita nak cerita contoh pandangan dia pelik tentang satu benda ataupun salah. Kita tak boleh cerita pasal isteri dia pun aku tengok hari tu pun memang teruk juga kan. Anak dia pun boleh tahan mulut dia kan. Contohnya tak kaitan pun pada isu tadi, isu lain tiba-tiba dah merebak isu lain pula. So tu dia jadi mengumpat, tu dah langgar kehormatan dia lah. So yang kita kena sebut adalah apa yang disilap dalam isu tersebut, dan kita panggil perkara tersebut memang jelas bercanggah dengan contohnya dengan akidah Islam sebagainya. Tapi kalau kita sendiri pun tak pasti,
kita sendiri tak pasti dan kita sendiri tak ada ilmu tentang perkara tersebut, kita rasa je dia buat salah, maka kita tak boleh sebarkan lagi. Ya, sebab apa? Sebab dia kalau kita nak sebarkan, kita kena yakin apa yang disebutkan itu satu benda yang bercanggah dengan agama. Okay, kemudian tadi keempat dah. Kemudian yang kelima adalah ayakun mujaharan bil fisqihi au bid'ati. Orang ni dia bangga buat suatu perkara yang bid'ah ataupun suatu perkara yang maksiat. Bangga tu maksudnya contoh senang, dia upload Facebook apa yang dia buat. Kejahatan yang dia buat, contohnya dia marah orang kat KFC ke contohnya kan, ataupun marah orang dekat apa panggil? 7E ke kan. So dia mujaharah dipanggil. Mujaharah bisu. Dia menzahirkan kejahatan itu di khalayak ramai. Maka ketika itu tak dosa lah orang nak viral ke nak apa benda ke, dan dia sendiri yang keluarkan benda tu. Dia sendiri yang mempertontonkan kepada orang lain tentang kejahatan dan kezaliman dia. So di situ orang yang viralkan tu tak dikira sebagai melanggar kita panggil apa, aurat Muslim lah. Sebab apa? Sebab dia sendiri pun dah berbangga dengan kejahatan dia. Okay. Dan kemudian yang keenam adalah untuk ta'rif. Ta'rif nak bagi kenal. Contohnya, memang orang tu kalau kita tak sebut sifat kekurangan dia, orang tak kenal dia. Contohnya Salman yang mana? Yang itulah, yang handsome tu contohnya lah kan. Masya-Allah. Ya Allah. Maksudnya, tapi kelemahan lah kan. Salman yang buncit kan, yang botak ke ikutlah. Yang botak-botak sikit tu, yang buncit-buncit sikit tu. Dia semua, yang tu. Okay. Okay, so kita sebut tu supaya orang kenal. Tapi jangan lebih-lebih pula kan. Bila orang tu dah kenal, yang dia pun boleh tahan, dia pun cerita habis keburukan orang tu pula kan. Bagi orang tu, bagi orang nak kenal je. Mana ada disebut fa iza kana al-insan ma'rufan bil laqab. Orang tu memang dikenali sebagai orang tempang, orang bisu, orang buta, maka jaza ta'rifuhum bidzalik. Dibolehkan untuk kita sebut. Contoh orang tu, orang mana? Orang buta tu. Maksudnya benda tu dah memang ma'ruf ataupun kita panggil dah diketahui ramai bahawa dia ada kelemahan tersebut, maka dibenarkan untuk sekadar nak bagi kenal je. Bukan nak cerita apa, nak membawang pula lah kan. So sebab itulah kita kata dalam ni adalah contohnya tu, kalau kita tak sampai tapi lambat kan, ni bab yang hujung, bab yang tengah-tengah untuk usia 500 kalau kitab ni, hadis ke 1500, mana dia lambat lagi jumpa. So sebab tu bawa terus sebab berkaitan dengan isu ni. Jadi insya-Allah mana ini kita dapat garis panduan bila kita dibenarkan untuk bercerita ataupun menzahirkan ataupun menghebahkan kesalahan seseorang Muslim tu. Tetapi hukum asal dia adalah mesti menjaga kehormatan Muslim. Tu dia punya hukum asal. Cuma dibenarkan hanya dalam 6 perkara ni. Jadi itulah perkongsian sikit, wallahu a'lam. Alhamdulillah. Jazakallah Nur. Makin faham kan, insya-Allah. Jelas. Alhamdulillah. Okey. Ada lagi soalan? Sebab yang Kak Tis nak bentang dah kira habis dah Kak Tis kan? Setakat ni je. Tak ada 2, 3, 4 kan? InsyaAllah yang Kak Tis prepare. Betul Mak. Prepare sampai situ je. Okey, Alhamdulillah Kak Tis. Lagi kalau ada lagi soalan, kita masih ada masa kalau ada lah. Masih ada masa untuk bertanya soalan. Sebab dengan soalan ni sebenarnya bagusnya sebab kita dapat lebih pencerahan dan kita lebih memahami. Alhamdulillah. Silakan. Tak betul. Okey.